Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan. Nama saya Muhammad Dinar Razif bin Mahazin daripada kelas DKA 2A. Nombor pendaftaran saya 01 DKA 20F 2012. Pada hari ini saya akan membentangkan dan menceritakan tentang sistem perpaipan domestik yang ada di rumah saya. Sistem bekalan air di rumah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sistem terus, iaitu bekalan air dibekalkan dari paip perkhidmatan terus ke seluruh kelengkapan paip di rumah, dan yang kedua adalah sistem tidak terus. Sistem tidak terus ialah bekalan air dibekalkan dari meter air melalui paip perkhidmatan ke tangki simpanan dan juga ke bilik dapur. Sistem terus yang berada di rumah saya adalah seperti berikut. Yang pertama bermula daripada paip perkhidmatan yang berada di tepi jalan utama. Kemudian daripada paip perkhidmatan, air daripada paip perkhidmatan terus pergi ke paip yang berada di hadapan, iaitu di garaj kereta yang selalu digunakan oleh ibu dan ayah saya untuk mencuci kenderaan. Kemudian paip di luar dapur untuk mencuci dan menyiram pokok bunga di kawasan halaman rumah di belakang. Manakala yang seterusnya adalah paip yang berada di sinki dapur. Kemudian paip sinki dapur basah yang selalu digunakan oleh ibu saya dan saya untuk mencuci bahan-bahan basah, misalnya seperti daging, makanan laut ataupun sayur-sayuran. Dan seterusnya paip sinki di ruang makan yang selalunya keluarga kami menerima tetamu dan menghidangkan tetamu di meja tersebut. Berikut adalah sistem yang berada di dalam rumah saya, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Seperti yang dalam rajah menunjukkan, paip perhubungan seterusnya meter dan kemudian ke paip perkhidmatan, dan daripada paip perkhidmatan terus ke paip cuci dan juga tangki simpanan air untuk sistem tidak terus. Manakala untuk sistem terus pula, terus pergi ke paip-paip yang seperti saya terangkan di slide sebelumnya tadi. Tangki simpanan air. Di rumah saya, ayah saya ada menggunakan tangki simpanan air. Berikut adalah kegunaan tangki simpanan air, iaitu menakung air sebelum diagihkan ke kelengkapan perpaipan di dalam rumah. Tangki air yang berada di pasaran dan juga selalu diguna pakai pada masa kini. Yang pertama ialah tangki air kepingan besi bergalvani, di mana selalu digunakan di bangunan-bangunan besar, misalnya seperti di pusat pembeli belah, di hotel ataupun di kilang-kilang. Manakala untuk rumah pula, ramai menggunakan tangki gentian kaca dan tangki HDPE. Seperti ayah saya menggunakan tangki HDPE kerana ianya lebih mudah untuk dikenalikan dan lebih mudah untuk diselenggara, serta lebih mudah untuk menyelesaikan masalah jika berlakunya kebocoran ataupun perkara yang tidak diingini. Berikut adalah sistem tangki. Sistem tangki ada banyak komponen. Yang pertama adalah kunci paip. Daripada kunci paip, apabila kunci paip dibuka, air daripada paip akan masuk ke dalam melalui paip perkhidmatan dan seterusnya akan melalui injap masuk ke dalam tangki. Dan juga ada pelampung. Fungsi pelampung adalah untuk um, menentukan dan untuk mengehadkan jumlah air yang masuk. Apabila pelampung itu berada pada tahap air paling maksimum, maka air akan berhenti masuk ke dalam tangki. Seterusnya ada juga penutup tangki. Penutup tangki berfungsi untuk mengelakkan daripada haiwan dan juga kotoran, misalnya seperti cicak, tikus ataupun lipas. Seterusnya E adalah paip kunci dan seterusnya F adalah kunci paip serta G adalah paip yang digunakan untuk menyalurkan air ke seluruh rumah. Dan yang terakhir adalah H, paip limpah, iaitu sekiranya pelampung gagal berfungsi, maka paip limpah ini akan mengalirkan air keluar supaya air tidak melimpah daripada tangki dan seterusnya merosakkan permukaan siling. Seterusnya, sistem tidak terus yang berada di rumah saya adalah seperti yang berikut. Air akan masuk ke dalam tangki air HDPE dan ayah saya menggunakan sistem tidak terus untuk kegunaan bilik mandi dan juga tandas. Hal ini kerana sekiranya berlaku gangguan air, tandas dan bilik mandi dapat digunakan. Selain itu, bilik mandi juga terdapat kolah yang besar. Jadi, untuk mencuci pinggan dan hal-hal yang lain sekiranya berlaku gangguan bekalan air, maka air daripada bilik mandi dan juga tandas dapat digunakan kerana menggunakan sistem tidak terus, di mana
air berada di dalam tangki air HDPE yang berada di atas bumbung. Sistem terus. Kebaikan untuk sistem terus ialah yang pertama tidak menggunakan tangki simpanan. Yang kedua dapat membekalkan air yang bersih. Dan yang ketiga tekanan air yang dibekalkan adalah tinggi. Manakala keburukan untuk sistem terus adalah ianya tidak sesuai untuk digunakan di bangunan yang tinggi. Kerana ianya akan menyebabkan tekanan air menjadi rendah dan sekaligus akan menyebabkan gangguan bekalan air di bangunan-bangunan yang tinggi dan yang besar. Kemudian, tiada bekalan air yang disimpan sekiranya mengalami gangguan bekalan air. Bermaksud sekiranya ada gangguan bekalan air, maka memang paip-paip yang berada di rumah tidak akan dapat digunakan sekiranya menggunakan sistem terus. Dan yang terakhir, keburukannya adalah kebocoran atau kerosakan sukar dikesan. Hal ini misalnya kerana rumah-rumah pada masa kini dan juga rumah saya menggunakan sistem terus di mana paip berada di dalam dinding konkrit dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar melainkan dinding tersebut harus ditebuk untuk menukar paip yang rosak. Maafkan saya. Untuk sistem tidak terus, kebaikan untuk sistem tidak terus adalah membekalkan simpanan air kepada pengguna semasa berlaku gangguan bekalan air. Maksudnya, jika ada gangguan bekalan air, rumah saya tetap ada air dan tandas serta bilik mandi tetap dapat digunakan kerana adanya air simpanan yang berada di tangki di atas bumbung. Seterusnya, kebaikan yang kedua adalah tekanan air bergantung kepada saiz tangki simpanan air dan ketinggian. Semakin tinggi dan semakin besar tangki tersebut, maka semakin kuatlah tekanan air yang dapat masuk ke dalam rumah dan dapat keluar melalui paip-paip yang ada di dalam rumah. Manakala keburukan untuk sistem tidak terus adalah ianya memerlukan ruang dan penyokong yang kuat untuk menampung tangki air. Hal ini kerana tangki air misalnya menampung jumlah air yang sangat banyak dan rata-ratanya adalah 450 liter bersamaan 450 kilo. Jadi ianya memerlukan sokongan yang betul-betul kukuh dan kuat. Sekiranya tidak ada sokongan yang kuat, maka boleh menyebabkan ianya jatuh, runtuh dan sekaligus boleh menyebabkan kerosakan pada rumah dan bahkan lagi teruk dapat mencederakan orang-orang yang berada di dalam rumah. Seterusnya, keburukan yang terakhir untuk sistem tidak terus adalah tangki air jarang dipasang. Maafkan saya, tangki air jarang diperiksa dan diselenggara serta ianya dikuatiri dicemari oleh tikus, lipas dan cicak. Hal ini kerana tangki air yang berada di atas bumbung sangat-sangat jarang untuk diselenggara dan dilihat. Dan boleh berlaku macam-macam hal, misalnya seperti adanya kotoran, keladak ataupun adanya lipas walaupun ada penutup tetapi ianya haiwan yang halus mungkin boleh masuk di celah-celah atau ruangan kecil yang ada di sekeliling tangki. Dan untuk pasaran dan selalunya paip yang digunakan untuk sistem perumahan adalah paip bergalvani, paip polivinil klorida, PVC dan juga paip poli HDPE. Di rumah saya, ayah saya ada menggunakan ketiga-tiga paip ini iaitu paip bergalvani akan digunakan ketika daripada meter air untuk masuk ke paip perkhidmatan. Selain daripada paip bergalvani, ada juga yang menggunakan jenis stainless steel namun harganya terlalu mahal. Tetapi ianya sangat bagus, tahan lama dan tidak akan karat. Dan yang saya tunjukkan di slide ini adalah rata-rata yang selalu diguna pakai oleh orang ketika membuat kerja-kerja paip dan juga ramai orang pakai di rumah masing-masing. Yang pertama adalah paip bergalvani ataupun BG. Ianya dibuat daripada besi bergalvani, ianya tahan lasak, tidak mudah patah, berat, tahan haba yang tinggi, boleh berkarat. Dan dianya boleh dibahagikan kepada dua jenis grade ketebalan. Sekiranya ingin beli di pasaran, ianya ada dua grade ketebalan. Dan ayah saya menggunakan paip bergalvani BG daripada meter air untuk masuk ke paip perkhidmatan. Dan yang kedua adalah paip polivinyl klorida PVC. Ianya diperbuat daripada PVC, polyvinyl chloride. Ianya murah, ringan tetapi ianya tidak tahan panas, mudah patah dan pecah dan dijual dalam dua grade ketebalan. Ayah saya banyak menggunakan paip PVC ini di dalam rumah untuk digunakan pada bahagian-bahagian tertentu di dalam rumah saya. Misalnya
seperti di sinki ataupun di dalam tandas. Ayah saya tak banyak gunakan paip PVC ini untuk kegunaan luar kerana ianya tak kuat dan hanya kegunaan dalaman sahaja. Dan yang terakhir adalah paip poli HDPE. Ianya diperbuat daripada paip getah tiruan hitam HDPE dan ianya mempunyai banyak kelebihan. Antaranya adalah tahan karat, ianya tidak mudah patah, ianya mudah disambung dan mudah ditanggalkan, liat dan elastik serta boleh dilentur. Hal ini bermaksud sekiranya berlaku kerosakan ataupun paip pecah, ianya sangat-sangat mudah untuk ditukar dan diselenggara dalam masa yang singkat. Selain itu, ianya juga liat dan elastik, bermaksud ianya mudah untuk dibentuk dan mudah untuk diselenggara. Dan dalam rumah saya banyak menggunakan paip poli HDPE, cuma tidak dapat dilihat oleh mata kasar kerana ianya berada di dalam permukaan dinding. Jadi, sekian, terima kasih. Itu semua daripada saya. Maafkan saya jika ada tersasul dan maafkan saya di atas kekurangan diri saya. Saya memohon maaf segala salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan kurang itu datang daripada saya. InsyaAllah moga-moga dapat diperbaiki dan semoga Tuhan berpuas hati dengan saya punya penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.